Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kisah mati hidup semula. Kali ini kita tengok surah Al-Baqarah ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Kisah ini kisah seorang laki-laki, atau satu kisah seorang laki-laki yang berjalan dalam sebuah bandar yang telah runtuh bangunan-bangunannya. Laki-laki ini disebut dalam kitab tafsir seperti tafsir Ibn Katsir, ialah Nabi Uzair alaihissalam. Dia bertanya dalam hati, bagaimanakah Allah nak hidupkan bandar ini setelah kemusnahannya. Bandar ni pinggir Baitul Maqdis yang rosak. Rosak kerana dihancurkan oleh penjajah. Penjajah ni mana-mana pun macam itulah. Merosakkan bangunan-bangunan yang elok-elok yang dibina oleh orang-orang yang terdahulu. Rosak macam Amerika, dia serang Iraq, dia serang Syria, serang negara-negara di Timur Tengah, di Afghanistan, rosak habis. Kita boleh tengok dalam gambar-gambar lah. Begitulah juga ini penjajah ni namanya Bukhtanasar ataupun Nebukadnezar. Ini dalam sejarah lah pemerintah yang zalim. Jadi Nabi Uzair ni dia tanya dalam hati dia, bagaimana Allah nak hidupkan, nak bangunkan semula. Anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha. Kemudian dia berjalan, dia menyandak diri dia di dinding. Di dinding bangunan-bangunan yang rosak tu. Maka Allah mematikannya 100 tahun. Fa'amatahu Allahu 100 'am. Thumma ba'asah. Kemudian Allah bangkitkannya semula. Dia mati 100 tahun. Ada tafsir mengatakan tidur. Tapi kalau tidur, tuan-tuan, kuku dia panjang, janggut dia panjang, rambut dia akan panjang. Tapi ini dia bukan tidur, dia mati. Bila dia mati, jasad para Nabi Allah Ta'ala tidak bagi reput. Jasad Nabi di antara 10 perkara yang tidak rosak setelah Allah cipta ialah jasad para Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Uzair ni eloklah umur masa tu 40 tahun. Apabila Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu mati? Kamu berdiam diri di sini berapa lama? Dia menjawab, saya mati 1 hari. Mana saya tidur. Dia kata saya tidur 1 hari. Labistu yauman au ba'da yaum, ataupun sebahagian hari. Sebab apa dia kata gitu? Sebab ahli tafsir mengatakan dia terlena tu waktu pagi, masa dia dicabut nyawa tu waktu pagi.
Kemudian dia jaga petang. Dia kata sebahagian daripada hari lah. Allah menjelaskan bahkan kamu mati 100 tahun. 100 tahun. Bukan kata setengah hari tak. Bukan sehari tak. Setengah tahun. Lihat kepada makanan dan minuman kamu. Sedikit pun tidak rosak. Jadi makanan dan minuman tak rosak. Dikatakan buah anggur, buah tin dan juga jus. Minuman tu dia bawa jus, asir. Asir macam-macam lah kan di negara Arab no. Jus minuman rosak elok pun. Kemudian Allah Ta'ala kata perhati pula kepada keldai. Keldai dah jadi debu. Mati keldai 100 tahun dah mati dah jadi debu. Tak ada dah, tulang pun tak ada, daging pun tak ada, apa pun tak ada. Kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Allah Ta'ala kata dia nak jadikan matinya Nabi Uzair itu sebagai tanda kekuasaan Allah supaya manusia boleh faham dalam Nabi Uzair menyampaikan dakwah dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, perhatikan bagaimana kami himpunkan tulang-tulang. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Tulang-tulang yang jadi debu tadi, Allah Ta'ala kumpulkan bentuk rangka seekor keldai. Kemudian summa naksuha lahma. Kami balutkan tulang tu dengan daging. Daging. Daging berkumpul, kulit dia apa semua elok. Kemudian roh keldai tu pun mai balik, masuk. Kemudian keldai tu pun berdehem-dehem. Kemudian dia berlari-lari ke Nabi Uzair. Disebut di sini wanzur ilal izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Kami bentukkan tulang-tulang, kami balutkan tulang tu dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Maka setelah jelas baginya, dia tengok keldai itu hidup. Dia sendiri dia tak tengok diri dia lah. Diri dia pun hidup. Diri dia hidup. Kemudian keldai hidup depan dia. Maka jelaslah pada dia. Benarnya Nabi-Nabi ni memang yakin. Cuma nak tengok je. Bila dia tengok bagaimana debu-debu tu jadi tulang. Kemudian jadi hidup kembali keldai tu. Falamma tabayyana lahu, maka dah jelas dah baginya. Dia berkata, aku mengetahui sesungguhnya Allah amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Allah amat berkuasa, Allah maha berkuasa. Yang dah jadi debu pun boleh hidup balik. Boleh hidup balik di akhirat nanti. Semua kita ni akan dihidupkan kembali. Mudah saja bagi Allah. Dan begitulah juga terjawablah persoalan dia. Bagaimana Allah Ta'ala nak hidupkan semula bandar yang dah hancur. Hancur ni. Diceritakan bahawa Bani Israel yang kemudiannya telah membangunkan semula lebih kurang 70 tahun. Dia hidup dia hidup selama dia mati 100 tahun kan. 70 tahun bandar tu dah jadi elok balik lah. Elok balik. Jadi alhamdulillah, jadi Nabi Uzair dapat melihat bagaimana keldai dia dihidupkan. 100 tahun tu makanan minuman tak rosak dan diri dia pun elok. Cuma yang jadi debu adalah keldai. Keldai pun hidup semula. Baik. Kemudian Nabi Uzair pun balik ke rumah dia. Bila balik ke rumah dia,
Mula-mula sekali dia jumpa amah dia. Dulu berumur 20 tahun, sekarang berumur 120 tahun. Dia tanya, saya ni Uzair. Amah dia kata, Uzair dah mati lama dah. Dia kata, tak, saya memang Uzair, dia kata. Amah dia kata, okey, kalau dah kamu Uzair, kamu berdoalah untuk saya, supaya saya dapat melihat semula. Saya ni tua dan buta. Lutut saya pun saya tak boleh nak berdiri. Berdoalah bagi mata saya boleh melihat kamu, dan lutut saya boleh berdiri. Kemudian Nabi Uzair pun berdoa, dan doa seorang Nabi Allah Ta'ala makbul. La tu juga. Immediately. Kan? Maka amah tu kata betul. Sebab Nabi Uzair berdoa, selalunya Allah Ta'ala terima terus. Maka dia pun dapat melihat, dia mengaku bahawa ini adalah Uzair. Dia pun bagi tahu orang ramai. Kemudian anak dia pula. Anak dia dulu berumur 18 tahun. Sekarang 118 tahun. Jumpa dengan bapa umur 40. Umur bapa tu mati umur 40. Hidup umur 40 lah. Jadi muda. Bapa nampak muda. Umur 40. Kan? Anak dia kata, kalau betul bapa, mana tunjuk di belakang, saya nak tengok tanda kenabian. Sebab bapa saya Uzair ada tanda kenabian di belakang dia, di belikat dia. Maka Nabi Uzair pun tunjuk di belakang dia, maka nampaklah tanda kenabian tu. Maka anak dia pun mengaku, inilah bapa saya. Kemudian orang-orang bandar tu pakat minta Nabi Uzair, tolonglah cari kitab Taurat yang bapa kamu simpan dulu, sebab kami lama dah tak baca Taurat. Maka Nabi Uzair pun tunjuklah Taurat yang disimpan oleh bapa dia ketika diserang oleh Bukhtanasar. Dia sembunyi dalam tanah. Bila dia berkorek-korek, kitab Taurat tu pun dah jadi debu dah. Dah jadi debu dah. Ada pegang-pegang, habis dah jadi debu. Kemudian dia hafal. Nabi Uzair ni dia hafal kitab Taurat. Maka dia suruh mereka buat semula, tulis semula, dan dia baca. Oleh itu, orang-orang Bani Israel, sebahagian daripada Bani Israel ni terlampau taksub dengan Nabi Uzair ni. Dia berkata Nabi Uzair anak Allah. Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, surah Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara berkata Al-Masih anak Allah, Nabi Isa anak Allah. Demikianlah perkataan yang keluar dari mulut mereka sendiri. Mereka menyamai perkataan orang-orang kafir zaman dahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka boleh berpaling dari kebenaran? Ini bagaimana orang-orang Yahudi yang taksub dengan Nabi Uzair. Sebahagian daripada mereka berkata bahawa Uzair ini adalah anak Allah. Wallahu alam. Itulah sedikit kisah dalam Quran yang menyebut tentang kisah mati hidup semula. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.